Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani kepada rakan-rakan semua. Saya doakan agar kawan-kawan dalam keadaan sihat selalu, berada dalam rahmat Allah dan dipermudahkan segala urusan. Baiklah, untuk vlog aktiviti saya pada pagi ni, saya nak buat cantuman bagi tanaman pokok bunga kertas saya. Kalau ikut sebelum-sebelum ni pun saya dah cover lah berkenaan dengan kaedah cantuman pokok bunga kertas saya ni. Boleh tengok dekat link di bahagian atas ni ataupun di description link video yang saya dah cover berkenaan dengan cantuman pokok bunga kertas ni. Sebelum tu kawan-kawan sedia maklum, saya pun dah buat aktiviti pembajaan bagi baja subur bagi tanaman pokok bunga kertas saya yang di dalam pasu dan juga di dalam polybag. Jadi pokok bunga kertas ni saya beri baja bagi pokok penanti dan juga pokok induk lah. Pokok induk ni bermaksud pokok yang kita nak ambil tunas. Tadi saya pun ada tengok dah tunas pada pokok bunga kertas ni ada, tapi tak banyak lah yang ada. Jadi kita boleh cubalah untuk kita buat cantuman pokok bunga kertas kita ni. Sebelum tu kepada kawan-kawan yang baru singgah ke channel saya ni, janganlah tak klik button subscribe dan juga klik jugalah button loceng untuk mendapat notifikasi video terbaru saya. Dan jangan lupa untuk like, komen serta share video saya di YouTube dan juga di page Facebook Minda Tani Biar Tanam Sampai Jadi. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskanlah dengan aktiviti kita pada pagi ni untuk membuat cantuman pokok bunga kertas saya ni. Okey, jom. Okey, pada kawan-kawan, sekarang kita berada di pokok bunga kertas saya ni. Ini adalah pokok induk, iaitu kita nak ambil tunas keratan pada pokok induk ni lah. Dan pokok induk ni pun boleh jadikan sebagai pokok penanti lah. Kalau pada pokok ni cuma ada satu saja bunga, warna bunga, ada satu je warna bunga. Jadi kita nak pelbagaikan bunga-bunga yang ada pada pokok bunga kertas ni, dia boleh jadikan sebagai pokok penanti jugalah. Untuk perkongsian saya, untuk kita nak kenal pasti mana dia punya tunas yang ada pada pokok bunga kertas ni, dia seperti mana yang ada pada keratan pokok-pokok yang lain lah. Pokok durian ke, dia tunas-tunas tu terletak di bahagian celah-celah ketiak daun. Nanti saya cuba fokuskan, nak tunjuk pada kawan-kawan mana tunas dia. Okey, kita biasa tunas ni dia akan hidup di hujung-hujung pucuk lah. Kalau kita dapat tengok dan lihat di celah apa ni, ketiak daun tu ada tunas. Sekejap saya cuba fokus. Itulah, nampak yang di bahagian celah ketiak daun ni ada tunas. Di situlah kedudukan mata tunas yang ada pada celah ketiak daun pokok bunga kertas ni, yang kecil-kecil tu. Macam apa, bentuk macam mancis tapi dia tak besar sangat ni. Bunga dia warna orange macam ni. Ni saya tak ada lagi. Jadi pokok penanti yang saya dah pulihkan, ni yang sebelum ni pun pokok ni dia tak ada sangat daun. Jadi bila saya dah buat pembajaan, tengok dah ada daun kan. Dah banyak daun. Ni pokok ni pun dah banyak daun. Pokok ni yang hari tu saya tunjuk ada apa, 2 tangkai je daun. Yang tengok merimbun bila mana kita dah buat aktiviti pembajaan lah. Nampak? Pokok ni pun kita dah boleh jadikan sebagai pokok penanti. Tapi dekat pokok ni dia tak ada batang yang separuh tua separuh muda, semua muda lagi. Jadi saya tak pakailah pokok ni, saya pakai pokok ni 1, 2, 3. Jadi kita ambil pokok ni untuk kita buat cantuman. Ni pokok ni, yang 3 pokok yang saya nak jadikan sebagai pokok penanti ni, daun dia warna merah macam ni. Ni warna merah. Pun cantik jugalah. Yang mana yang saya dah buat ada 2 pokok. Yang ini satu daun jenis daun batik. Ni daun jenis daun pokok bunga kertas kampung saja. Lepas tu yang ini pun saya dah buat. Satu sini warna daun jenis lain, ni pun jenis daun batik.
Ni daun batik ni macam sama dengan yang sebelah ni. Jadi kita ambil 3 pokok ni lah. 1, 2, 3 untuk jadikan sebagai pokok penanti. Lepas tu kita ambil tunas yang bunga warna orange ni. Okay, kita dapat buat 2 colour untuk satu pokok pun dah kira okey lah. Okay, jomlah saya nak angkat dulu. Okay, saya nak angkat dulu pokok bunga kertas saya ni. Okay, kita teruskan dengan aktiviti cantuman kita. Step pertama, langkah pertama, kita kena pastilah bagaimana kita nak buat cantuman kan. Kalau kat bawah ni terlalu bawah sangat, saya mungkin bawa tengah-tengah ni lah. Tengah-tengah ni, okay, kat sini lah sesuai jadi kita buang dulu daun-daun ni. Okay, untuk cantuman pokok bunga kertas, teknik kaedah yang sesuai untuk kita buat cantuman adalah secara baji memang senang. Okay, saya cuba pusing sebab mudah sikit saya nak buat kerja kan. Jadi kita belah tengah-tengah lah. Okay, saya pakai pisau cukur ni, pisau jilid ni. Kena slow lah. Okay, kita dah dapat dah dia punya belahan dia tu. Seterusnya kita ambil tunas lah. Mana kita nak buat macam ni lah. Tapi jangan terlalu panjang sangat kan, nanti kita nak masuk plastik sungkup nanti. Banyak tunas-tunas yang elok-elok kat sini, kat belah bawah ni. Kita ambil kat sini, pisau kita belah secara berbentuk V Kalau masih tak dapat rentak lagi, kita mungkin boleh belah di bahagian atas ni. Kalau tengok kepada kaedah saya belah ni macam tak apa nak cantik, saya kena pakai belah atas ni. Macam ni okey. Cantik. Kita selitkan kalau boleh rapat paling tepi sekali lah. Kelihatan itu kita rapatkan paling tepi kiri atau kanan di dahan pokok penanti ni. Kalau tunas kita ni terlalu kecil kan, dia punya dahan dia tu, kita selit pada kiri atau kanan. Maknanya macam mana nak terang? Sekejap lagi saya terang. Saya balut dulu. Saya menggunakan parafilm. Pastikan dia pegang betul lah tunas yang kita cantum tu. Lepas tu proses terakhir, kita sungkup dia dengan plastik aiskrim. Okay, tengok panjang mana. Kalau panjang sangat, kita potonglah plastik aiskrim ni. Kalau macam ni, kita potong sini, kita potong sikit. Jadi kalau senang kita buang segala daun ni, tapi saya tak nak buang daun sebab daun ni sebagai indikator saya lah. Sama ada cantuman kita tu berjaya atau tidak, kita boleh tengok pada daun tu. Jadi saya tak buang lah daun yang paling hujung tu, biarkan saja. Jadi kita boleh tengok hasil dia macam mana kan. Okey, lepas tu kita cuba ikat lah dengan plastik tu. Ikat di bahagian ni, tak nak nanti dia terbang kan. Dah pakai tip cantuman je lah. Ikat je, tak nak bagi dia gerak. Nanti takut nanti terbang dia angin, nanti karang terbang pula plastik sungkup ni. Untuk kaedah baji memang kita kena sungkupkan dia.
pokokkan keratan yang kita cantum tu. Memang itu cara dan kaedah dia lah. Okey, dah siap. Mai saya nak tunjuk apa yang saya cuba nak sampaikan tadi. Okey, kita ambil ini. Kita buang segala daun ni. Okey, contohlah kita ambil ini untuk jadikan sebagai tunas. Ni kita buang daun dulu. Untuk tunas sayon kita buang daun. Sebenarnya kita ambil pokok dahan peranti ni, kita buat belahan lah. Buat belahan di tengah-tengah. Kita buka sikit, senang kita nak masukkan tunas nanti. Okey, kita ambil tunas ni tadi, kita buat belahan secara berbentuk V kan. Okey, macam ni. Kalau dapat kita perhatikan, saiz dahan pada pokok peranti lebih besar berbanding dengan saiz tunas ni lah, sayon ni yang kita nak buat cantuman ni. Jadi sebaik-baiknya kita masukkan di yang paling kiri, yang kiri atau yang kanan lah, tak kisah. Ni kanan, ni kiri. Kita letakkan di pada bahagian yang paling tepi sekali lah pada pokok atau dahan penanti ni. Jangan kita letak tengah-tengah, takut nanti kita risaukan keberhasilan cantuman kita tak berjaya. Jadi kita masukkan, jangan kita letakkan tengah-tengah macam ni. Kalau kita letak tengah-tengah, kita takut tak jadi. Jangan letak tengah-tengah. Kalau boleh letak paling tepi sekali lah. Macam ni, paling tepi. Okey, letakkan pada bahagian paling tepi lah. Jangan kita letak tengah-tengah macam ni, tak boleh. Ada kosong di bahagian tepi dahan pokok penanti ni. Jangan bagi dia kosong, tak ni sikit. Lepas tu kita boleh ikat dengan kemas lah. Yang kemas sangat lah, kemas agak-agak kemas. Jadi bahagian tepi ni kosong lah. Kalau di bahagian kiri ni dia kosong, sebab kita penuhkan ruangan yang paling kanan ni untuk kita cantum. Terpulang lah pada kawan-kawan nak letak kiri ke atau kanan. Macam saya letak bahagian kanan. Nak letak kiri pun boleh, tak ada masalah. Kita betulkan, letak bahagian kiri lah, kerana di bahagian kanan ni kosong. Itu yang saya cuba nak sampaikan dan saya nak kongsikan dengan kawan-kawan. Kalau nak buat cantuman secara kaedah baji, bukan setakat pokok bunga kertas, pokok durian ke pokok apa-apa yang untuk buat kaedah baji, memang macam tu kita akan selitkan di bahagian kiri atau kanan. Kalau saiz tunas ni agak kecil kalau nak dibandingkan dengan saiz dahan penanti ni, jadi kita akan selit di bahagian paling kiri atau kanan. Terpulang pada kawan-kawan. Sekadar itu saja perkongsian saya. Saya ada lagi 2 pokok yang saya nak buat cantuman ni. Jadi pada kawan-kawan, saya harap perkongsian saya ni memberi manfaat lah pada kawan-kawan semua. Saya nak sambung lagi, ada 2 pokok lagi. Nanti kita tengok hasil dia macam mana, jadi ke tidak. Jadi untuk pokok yang seterusnya saya nak pilih lah. Saya letak tepi dulu. Saya nak pilih mana dahan yang sesuai saya nak buat cantuman. Mungkin saya akan buat kat sini lah. Yang ini yang mengganggu ni saya akan pruning. Kita akan ambil gunting, kita potong saja agar tidak mengganggu kerja-kerja untuk kita buat cantuman. Buang dia. Saya nak buat ni dahan ni. Ni kita potong dulu. Senang mudah kita nak buat kerja nanti. Okey, itu sajalah perkongsian dari saya berkenaan dengan aktiviti saya nak buat cantuman pokok bunga kertas ni. Nanti bila mana dah jadi, nanti saya akan tunjuk lah pada kawan-kawan. Tak jadi pun saya tunjuk. Okey. Okey, kita jumpa lagi lah bila masa di lain hari dalam Minda Tani Biar Tanam sampai jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ciao. Sam 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 sam.